Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kesempatan Allah kurniakan kita pada pagi ini, dan kita berdoakan sahabat-sahabat kita yang tidak dapat bersama pagi ini dipermudahkan urusannya. Betul ya, sekarang ni pun budak dah melangsung sekolah jadi kita mendoakan dipermudahkan urusan dengan menjaga amanah anak, amanah zuriat. Itu juga salah satu nilai ibadah. Sebelum kita mula, saya nak dalam kelas makhraj atau sifat huruf kita ini, ada masa juga kita akan berkongsi beberapa perkara di dalam agama kita. Hari ini kita kongsi satu perkara, iaitu bila habis sembahyang, kalau perasan bila imam dah habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada setengah topik ataupun kalau perasan imam dia tak bergerak, dia hanya bergerak mula bersila bila dia dah baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Ini adalah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi buat secara khusus, iaitu ketika waktu subuh dan waktu maghrib. Waktu subuh dan waktu maghrib disunatkan kepada imam, Nabi buatlah, iaitu apa dia? Membaca yang pertama, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, ataupun tambah yuhyi wa yumiit. Berapa kali? 10 untuk subuh dan maghrib sahaja, 10 kali. Lepas tu baca apa lagi? Allahumma ajirna minan nar, berapa kali? 7 kali. Lepas tu barulah baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Ketika Allahumma antas salam, barulah bergerak. Bergerak ni, kalau ikutkan sunnah Nabi ni, Nabi ada beberapa kondisi. Yang pertama, Nabi pusing ke kanan. Sebab itu dalam hadis sahabat sebut apa? Iaitu kami suka duduk belah kanan. Sebab apa? Sebab bila Nabi pusing belah kanan, kami boleh nampak muka Nabi. Nabi kan kacak kan. Tapi janganlah tunggu imam kacak nak suruh pandang kanan. Tak tahu lah. Maka pandang ke kanan. Maksudnya 90 darjah. Yang kedua, kondisinya adalah 360 darjah. Maksudnya menghadap betul kepada makmum. Yang ketiga, bolehlah ke kiri ataupun dan sebagainya. 3 kondisi. 3 itu sunatnya kalau ikutkan pergerakan ini. Bermula Allahumma antas salam. Makmum nak buat tak? Tuan jangan pula pusing sesama orang ke kanan kan? Yang pusing kanan ni adalah siapa? Iaitu imam. Kita pula bolehlah kita menukar tempat duduk kita daripada tahiyat akhir kepada duduk apapun duduk sekalipun. Ini ada dalam hadis sahih Muslim. Kalau ikutkan pada waktu bila? Waktu subuh dan maghrib. Manakala zuhur, asar dan isyak, itu zikir-zikir yang ringkas. Zikir yang ringkas, dia tak la ilaha illallah syarikalah tu bukan 10 kali lah. Allah wajibna minan nar pun bukan 10 kali lah. Maka paling ringkas Nabi pernah buat Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam. Tu Nabi bawa. Itu paling ringkas lah. Tapi kita besok boleh lah buat tu 3 kali. La ilaha illallah, Allah wajibna minan nar 3, betul, Allahumma antas salam 3. Itu antara salah satunya, supaya kita tahu apa yang kita buat tu adalah ibadah sunnah hukum dia. Kalau tidak kan, kenapa waktu bersila time Allah mantas salam pula? Tengok imam pun je lah. Kalau kita niat begitu, kenapa buat sekian? Sebab saya tengok orang buat, dia tak jadi nilai ibadah, dia jadi nilai budaya ataupun ikutan. Maka sebab itu orang berilmu, bila dia dah tahu
buat itu adalah sunnah dia, ada sunnah dia, maka dia naik level. Kalau dia tahu lah hadis dia hadis yang mana, dia naik lagi level. Naik level tak maksudnya tingkatan pahala. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, yarfa'illah, Allah akan angkat darjat orang yang berilmu. Antaranya dari sudut nilai pahala. Okey, insya-Allah kita masuk Iqra 1 muka surat 31 untuk ulang kaji sifat makhraj dan sifat huruf kita. Ke setiap pembacaan kita akan bermula dengan ini ya. Setiap kali kita baca kita akan memulai dengan ini. Saya baca tuan-tuan ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abatasa Abataja Abataha Abatakha Abatada Abataza Abatara Abataza Abatasa Abatasha Abatasa Abatada Abatata Abatadha Abata'a Abatagha Abatafa Abataqa Abataka Abatala Abatama Abatana Abatawa Abataha Abata'a Abataya Ya ay bawah tu ya. Ya ay a ha wa au na'an ma'an la'al ka'ak qa'aq fa'af gha'aw a'a'a dha'aw. Dua kali dah. Dha'aw ta'at da'at sa'as sya'ash sa'as za'az ra'aw za'ad da'ad kha'akh ha'ah ja'aj fa'ath ta'at ba'ab a'a. Okey, insyaAllah hari ini kita masuk Iqra 2 ya, kita masuk Iqra 2. Okey, maka bermula yang ini kita baca ni, wakaf kan? Macam mana? Bukan diri. Ya, Kita matikan. mematikan. Ini namanya mati lah ni, istilah dia kan.
Mematikan ini adalah punca ataupun macam mana kita nak tahu makhraj ataupun tempat keluar. Contoh kita baca ba'ab yang bergerak. Kalau saya tanya ba'ab, huruf ini kat hidung ke, kat lidah ke, kat tekak ke, kat bibir? Bibir. Macam mana tahu tak? Ni bibir ni kan? Kita tahu tak? Dan dia sangat main peranan untuk pembacaan yang akan datang. Contoh, bila Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ada tadi ra'au, baru. Dia tak boleh Allahu Akbar, bar tak boleh. Ataupun Allahu Akbar, dia tak boleh bar. Allahu Akbar, ra'au. Kita baca apa dia? Au, bukan or. Dia adalah unconscious punya sifat. Maksudnya dia tak sedar. Nanti tuan-tuan secara tak sedar bila naik Iqra' dan sebagainya, dia sangat membantu untuk memastikan kita punya bacaan lebih fasih. Ya. Kita matikan lah. Maka setiap kali pembacaan kelas kita dimulakan begini ya. InsyaAllah buka Iqra' 2 muka surat 1. Sekarang kita buka muka surat Iqra' 2 muka surat 1. Maka seperti yang saya sebut dalam kuliah-kuliah lepas, pastikan kita balik nanti minta tolong anak cucu dan sebagainya, ataupun kita sendiri ataupun sahabat-sahabat kita. Saya yakin dan pastilah tanya imam ko, cikgu gawat sekolah dan sebagainya, Daniel pun boleh tolong untuk pada kita punya tulisan nombor di atas, kita tulis dia punya rumi dia 1, 2, 3 dan sebagainya. Maka kalau nak tahu Iqra' ni belah mana, atas sekali belah kanan tu kan. Dan dia tulis apa tu? Iqra' 2. Di situ. Maka muka surat dia belah kiri sekali. Kalau saya khabar buka Iqra' 2 muka surat 3. Itu kita cari tu. Atas sekali tu Iqra' 2. Dan fas'alu ahla zikr ya. Kalau tak jumpa, pastikan kita tanya supaya kita dapat bersama kajian. Okey. Iqra' 2 bermula dengan apa? Sebelum ini Iqra' 1 huruf dia berpisah ataupun terasing, tidak bersambung. Mula Iqra' 2 dia mula bersambung. Dia mula bersambung. Maka bila dibaca, perlulah dibaca dia bermula dengan 2 huruf terlebih dahulu. 2 huruf terlebih dahulu. Contohnya bata, dia menjadi bata bila dia baca. Sebelum ini kita baca kalau Iqra' 1 tu bila dibaca contohnya hamasya, contohnya kan. Ini 2, untuk 2 dulu. Bata, pastikan hujung itu kita tak panjang. Kita tak panjang. Dia tak boleh baca tak boleh, sebab dia tak panjang. Kita berlatih untuk tidak memanjangkannya ya. Cuba kita tengok baris yang ketiga. Ya. Saya baca dulu. Ini dua huruf. Belakang kita akan masuk 3 huruf. Itu lebih utama. Bismillahirrahmanirrahim. Ta ha
jama, kana, sa'a. Okey, itu latihan sajalah. Ni muka 2 ni yang utama ya. Maka bila dia baca, kita dah mula lihat kepada panjang pendek dia. Pastikan kita baca tidak memanjangkan mana-mana huruf. Maka dia baca na na na. Pada atas sekali ya. Na na na. Na ta na. Na ba ba. Banana. Okey, kita baca perlahan sikit. Nabata. Banata. Okey, pastikan setiap habis kita baca satu kalimah, ambil napih baru. Jangan baca satu napih, bila satu napih dia laju. Ambil napih baru ya. Sebagai contoh, ulang balik baris 2 ya. Nabata, banata, tabana, nataba. Okey, nampak ya? Perbezaan kat sini dia dah mula bersambung-sambung. Kita kalau lihat dia punya titik, kalau titik 1 ke atas, maka dibaca sebagai na. Kalau titik 2, ta. Kalau titik bawah 1, ba. Dah. Okey, baris ketiga, baris keempat, badara, naza'a, naba, apa? Nazaro. Jangan ikut. Benar boleh badaro. Badaro, nazara, zahaba, wanada, zaraha, naza'a, naba'a, naba'a. Sambung. Nampak ya? Okey, kusuran 3. Ini adalah wajah lain bagi huruf ya. Ya yang pertama, ya yang ditarik bawah mata kail tu. Bukan seperti mata kail tu ditarik bawah kan? Yang kedua, dia ditarik bila bersambung, dia ada 2 titik di bawah. Ada 2 titik di bawah seperti sebelah tu. Ya ta, tengok ya. Ya ta, ini muka lain bagi ya, tapi masih tidak baca ya. Okey, ingat, jantung bagi setiap huruf adalah baris. Kalau ada baris, maka adalah huruf tersebut. Adalah huruf tersebut. Kita baca Rabaya, Ya bara, Ranaya, Ya nara. Sambung 1, 2, 3. Azawah,
Zanaya. Slow is tadi. Sebut bawah atata 1, 2, 3. Saya sebut tadi habis ya nanti bernafas fataya sayala yasara. Kita ada berhenti supaya tidak terlampau laju, jangan terlampau laju. Sebelah surat 4. Seterusnya iaitu huruf ja. Muka lain bagi huruf ja ataupun keadaan wajahnya huruf ja, ha dan juga kha bila bersambung. Lihat yang tarik di bawah perut ja, bila bersambung perut itu dihilangkan, maka dia bersambung dengan huruf seterusnya. Contohnya di situ jara, maka wajahnya belah perut dia dah hilang, tetapi yang masih kekal apa dia? Titik. Dan juga belah atas dia, bentuk atas tersebut sama-sama juga ha, ja, ro. Kalau titik atas dia jadi huruf kha lah. Kalau titik atas dia jadi huruf kha. Kalau tidak ada titik dia jadi ha. Dan kalau ada titik di tengah ataupun di bawah menjadi ja. Kita cuba baja, jaba, khoda, nada, saja, hawa, khoza, yata. Sambung 1, 2, perlahan 1, 2, 3. Masa, jaka, khona, yatama, okey, tengok ya. Dia masih lagi bagi 2 huruf dia masih bagi 2 huruf. Okey. Muka surat ke-5. Tengok atas sekali, iaitu ke-5. Kalau 5 dalam bahasa ataupun Arab dia, tulisan Jawi ataupun Arab dia, 5 ni bentuk apa? Bentuk kosong kan? Bentuk kosong. 5 tu bentuk kosong. 5 iaitu atas sekali huruf apa? Sin ataupun huruf sa. Bila berbaris atas kita sebut sa. Sama juga perut di belah hujung, iaitu rumah yang ketiga. Rumah apa maksud rumah tu? Rumah tu bentuk dia 1, 2, 3. Dia tarik bawah kan? Itu perut yang ketiga ataupun rumah yang ketiga. Bila bersambung perut tersebut ataupun rumah tersebut, dia dah tak ke bawah, dia dah rata untuk pergi kepada huruf yang seterusnya. Contohnya sada kita tengok, dan juga syara. Sama juga seperti sya, huruf tersebut tengok ya, iaitu perut dia tidak ada. Tengok kalau macam soda ni, tengok baris ada berapa baris? Ada 2 kan? Ada 2 baris soda. Bila ada 2 baris, maka ada 2 huruf yang perlu dibaca. Dara sama juga ya.
Kita cuba baca. Sana basa syata masa. Sambung 1, 2, 3. Jangan baca soda. Soda betul. Soda dia tarik kita abada. Soda dia jadi da. Ada punya Arab dia. Fasahah tu. Soda jama sya'a ya Allah. Surat sebelah muka surat 6. Okey, muka surat 6. Iaitu bagi huruf ain ataupun baris atas kita sebut huruf a iaitu huruf yang berada di bawah, maka bila bersambung huruf tersebut dah tak ada. Tengok betul-betul yang pertama, a tersebut bila a berada di hadapan itu rupa bentuk dia. Bila a berada di hujung, itu bentuk dia ba'a tu. Tengok ba'a, maka bila berada di hujung dia tarik ke bawah juga. Kalau a berada di tengah, maka dia berbentuk seperti itu ba'ada, maka kepala sahaja yang tinggal. Okey, ini bentuk, kita kena kenal bentuk ya. Kita cuba baca. Ra'ata ta'ara atara rata'a. Sambung 1, 2, 3. Rusak sa'ada kita bermula dengan tiga huruf. Ni untuk huruf A, dan jam sama juga untuk huruf Ra kan. Bila titik atas dia jadi Ra lah. Okey, tadi muka surat 6, lihat muka surat 7. Tuan bapa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minggu hadapan hari Isnin insya-Allah kita akan buat LDK, latihan dalam kumpulan. Kita akan bagi by group. Perempuan satu kumpulan, muslimin lelaki dua kumpulan. Kita akan semak, ada guru, ada fasilitator. Saya ada sahabat-sahabat saya akan minta tolong untuk hari Isnin saja. Kita mula dengan macam ni dulu. Kita baca beramai dulu Isnin berlepas. Barulah lepas tu kita akan masuk kumpulan. Muslimat belah kanan, belah dalam belah, muslimin belah satu lah. So kita akan baca seorang-seorang dengan guru tersebut.
Baca seorang-seorang supaya mengelakkan daripada kita cici kan. Dia cici apa kita tak tahu. Kita nak sampai kalau tarik boleh. Nah, perkara-perkara begini itu yang kita sebut iaitu kemahiran setiap orang itu berbeza. Maka antara salah satu yang kita boleh usahakan iaitu apa dia, kita akan buat ni lah latihan dalam kumpulan. Ada masa kita akan buat latihan dalam kumpulan. Yang utama dulu apa dia? Kenal huruf. Contoh bila baca tu, kalau sya, tuan-tuan tak baca sa. Kalau so, tuan-tuan tak baca do. Itu dulu kemahiran. Kenal huruf dulu. Kenal huruf itu yang pertama. Iaitu kenal huruf ni pada Iqra' 1 lah. Maka berlatih dia sedang je. Seorang satu muka je baca. Tak banyak pun. Seorang satu muka. Maksudnya baca depan guru lah. Bukan baca depan guru. Contoh buat bulatan, kau pergi kepada guru bergerak. Tak apa, nanti saya suruh guru tu akan bergerak supaya tuan-tuan nak bergerakkan bangkit sekian pula kan. Bagi guru yang bergerak, tak ada masalah. Seorang baca satu muka sahaja, Iqra' 1. Satu muka sahaja, Iqra' 1. Sebab paling utamanya adalah latihan. Latihan ni latih di mana? Di rumah. Latih di rumah. Tapi paling baiknya latihan itu latihan bersemak lah. Bersemak. Saya ulang semula. Iaitu ada masa baca dengan siapa-siapa yang rasa mahir di masjid ini. Ketua imam pun boleh kan, yang sesiapa yang boleh bantu. Ini adalah kita punya inisiatif untuk bacaan beramai-ramai. Macam saya sebut, dalam 100% sudah pasti akan ada rasa macam berangkut macam tak dapat kan. So bila rasa kita macam tak dapat ni, kita kena usaha lebih sikit. Ada orang pula tak dapat ni, ustaz punya masalah ni, dia salah ustaz pula. Kalau tu kita mengikut kepada kadar majoriti. Kalau nak ikut seorang-seorang, itu nama belajar seorang-seorang. Sebab tu kalau belajar seorang. Sebab tu saya sebut rasa macam nak tambah, kena tuition lah. Tuan-tuan tak boleh rasa selesa tak boleh. Kita kena tuition. Sebab kita tak boleh sama dengan orang. Masing-masing berbeza kan, kemahiran masing-masing. Ikut tengok Iqra' dulu muka surat 7. Muka surat 7. Dan bila dibaca satu, dua, tiga. Okey, tengok tu. Jika bacaan selalu dipanjang-panjangkan, mungkin kerana berfikir huruf yang di hadapan, maka dibaca secara terputus-putus. Apa maksud dia tu? Ada setengah orang yang baca baru jumpa kan? Sebab apa? Dia tengah fikir apa huruf kau ni? Maksudnya apa? Kurang kemahiran kenal huruf tu, masih lagi kurang, masih tak master lagi. Dia boleh baca, tapi kemahiran kenal huruf tu tak kuat lagi. Dia mungkin dalam 70% contoh. Kalau yang ada kemahiran dah master 90%, kalau dia dapat lah. Kalau terputus, itu tanda berfikir huruf yang di hadapan. Itu maksud dia. Itu dipanggil sebagai
kemahiran mengenal huruf. Tapi betul, saya banyak orang masjid dan sebagainya. Sekarang ni Ramadan kita ada buat, sebagai masjid ada buat tadarus Al-Quran. Satu benda yang saya nak sebut iaitu tanda orang itu pandai baca Quran bukan dia baca laju. Ramai baca laju yang salah baca Quran. Lepas itu, sebab itu saya banyak pesan kepada semua masjid, jangan letak target 30 juzuk. Siapa suruh? Kita nak katam, tak nak katam pula. Tak ada suruh katam pun. Nabi suruh apa? Nabi suruh baca. Katam tu untuk siapa? Untuk yang mampu. Untuk yang mampu. Katam, baca Allah tu baca. Istilah lah, baca salah. Maka tuan-tuan, kalau saya apa nama tu, tadarus di masjid pagi, seorang baca setengah muka. Setengah muka. Seorang baca 2 muka, apa itu? Salah, main banyak. Tapi nak baca mana kan? Kita sedang dalam proses belajar. Sedang dalam proses belajar, tak apa. Sedang dalam proses belajar. Sebab tu saya pun bila dah saya terus di masjid, saya tutup, saya kata tak mau ni dong. Saya nak betul, guru nak betul pun dia baca setengah muka. Kau betul semua lah, balik aja tu. Kok macamnya baca punya salah, dia baca kan. Kau sebab itu kita dalam proses. Sebab tu dalam proses kena ada kelas intensif macam ni. Kena ada kelas intensif. Jadi jangan pernah sesekali merasakan baca laju tu adalah tahu ataupun anda tidak. Bacaan yang berkualiti adalah apa dia? Bacaan yang tiada salah. Bacaan yang kurang salah. Itu bacaan yang berkualiti ya. Maka jangan baca laju. Kita berlatih untuk baca dengan tahqiq. Nabi pun baca bacaan yang perlahan ya. Okey, tengok belah bawah. Talaba akhadha wada'a dhajara. Sambung 1, 2, 3. Tengok semula. Fataha. Ha dibuka. Jangan digumukkan. Fataha. Itu bukan ha. Dia ha. Fataha Zadhu'a. Okey, kita ambil dua kalimah berbelok cikgu gaus ke belah kanan. Yang belah kiri ni satu bulan ya. Dua kalimah, contohnya sa'ada, ta'ana, ini belah kiri. Seterusnya sabara belah kanan saya ya. Sama juga belah di bawah. Mula kumpulan belah kiri su'ada 1, 2, 3. Belah kanan 1, 2, 3. Belah kiri waza 1, 2, 3. Sambung kanan. Okey, bagus. Tengok surat sebelah. Muka surat 8. Depan muka. Tengok belakang balik. Apa nak buat yang belakang ni? Baca ke rumah. Makin banyak belakang, makin banyak nak kena baca lah. Dah sampai habis sembahyang. Imam pinjam 2 minit. Dah 2 ke 3. Pinjam 3 minit, 3 minit, 5 minit. Kau jangan baca sempur. Baca. Nabi baca Imam pisang setandan. Betul kan? Bagi baca, bagi semak, kena ada semak ya. Okey.
Tengok, ini adalah untuk huruf na, fa dan juga qa. Contoh, na kita dah berlatih tadi bila bersambung atas ya. Sama juga fa dengan qa, maka perut berada di bawah, yang ditarik ke bawah itu dah tak ada lah. Bila dia bersambung, fa tu bersambung ada titik, ada bulat dia itu fa dah. Lepas tu tengok fa qa ma, sama juga bila fa dan juga qa bila bersambung, rupa bentuknya begitu, rupa bentuknya begitu, fa qa ma. Dan juga qa fa la. Kita cuba faragha, faragha, nafala, qabaha, waqa'a. Sambung, cuba 1, 2, 1, 2, 3. Jara, ro tebal, bukan jara, bukan jara. Jaroma, bukan jo, bukan jo. Ro, itu kita sebut perangkap makhraj sini. Ro memang tebal, tapi jangan kita bercangkitkan huruf sebelumnya. Jo, ro, jo itu jo. Jo, ro, mo, jadi mo, tak boleh. Ja, ro, ma, itu. Sebab itu kita sebut bibir kita sentiasa bergerak. Ja, ro, ma, cuba. Wa zaka, tazara, hayaja, sambung. Yadaka, Dawata. Ini semua tepat. Dawata, Thaqala, Syafa'at. Sambung. Nafara. Dia tak boleh nafara, tak boleh. Ro tebal. Nafara. Bawah 1, aqama 1, 2, 3. Aqama. Aywa. Okey, selamat. Kita tuan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Macam saya sebut pada awal mula kita jumpa, kau sekarang ni yang kita nak tahu salah satu pengorbanan. Pengorbanan bila kita belajar ni apa? Antaranya adalah masa. Masuk kan. Sekarang ni kalau ikutkan orang tengah sarapan, dah sarapan? Betul kan? Sekarang ni kalau ikutkan orang tengah berehat ataupun orang tengah bersiap pergi kebun dan sebagainya, ataupun orang apa-apa buat aktiviti masing-masing. Pengorbanan yang pertama masa. Tapi sebenarnya pengorbanan yang paling apa nama itu? Pengorbanan wang ringgit. Ada pengorbanan wang ringgit. Ada juga lah. Kalau yang jadi berkira, saya pergi maksudnya duit minyak saya lagi, nak perginya lagi, lotting lagi semua. Tapi sebenarnya pengorbanan yang paling tinggi bila belajar ni apa? Kalau kita nak kena korbankan, malu. Malu ni yang paling kena korbankan. Nak buang masa malu nak pergi belajar. Ramai orang yang dah umur 70-80 tak roti ngaji. Satu je,
sebab dia sokat, betul? Maka bila sokat tak lebih pun, tak lebih pun. Maka sekarang ni sebab tu kita didik sesama diri kita, jangan malu nak buat baik. Akhir zaman orang malu nak baik-baik kan? Orang tak malu buat maksiat, betul? Buat maksiat tak malu. Kan? Tapi bila baik-baik, kongkong kan? Perah datang kan? InsyaAllah, insyaAllah. Kalau banyak insyaAllah tu datang ngaji ya, insyaAllah banyak insyaAllah tu, gagak sampai lah. Besok lah, tak tahu lah, biasa kan. Maka kita kena buanglah rasa malu kita tu. Sebab apa? Kita dah malu sepanjang kehidupan kita berapa tahun kan. Maka apalah salah kan, kita korbankan ketika ini untuk apa dah? Untuk kita belajar, untuk kita berhenti, untuk kita sembah dengan orang lain, untuk jumpa siapa pula, imam ko, dan jumpa saya pun boleh bila-bila, tak ada masalah. Tuition ada apa dah, saya lepas ada sebahagian jadi lepas main zuhur dah datang ustaz, cemak saya jap baca satu buku, ada baca banyak-banyak. Kita pun ada kerja kan, semestinya ada kerja mesti. InsyaAllah hari ini kita sampai muka surat yang ke-8. Saya amanahkan tuan-tuan, amanahkan tuan-tuan untuk baca di rumah ataupun baca dengan siapa-siapa. Saya tak dapat nak semak, tapi Allah Maha melihat. Kan? Ustaz ni pun kan? Banyak lagi baca di rumah. Buat apa? Masak. Buat apa? Kejap dia. Baik masuk kejap. Ramadan ni kita ambil masa untuk mengaji, banyak pahala tuan ya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih kehadiran pada hari ini. Moga-moga diberi kekuatan untuk dibaca di rumah, berlatih ya, berlatih huruf-huruf yang ada insya-Allah. Dan doa kepada Allah, ya Allah, pokoknya mana ada ni. Saya sebut sebelum ni kan, saya ada anak murid kan, 5 tahun Iqra 2. Tahu orang. Tak tahu. Yang dia terbakar, yang guru pun terbakar. Dua-dua terbakar kan. Tapi apa? Sabar. Boleh jadi sebab dosa kita dulu-dulu ni. Sabar, belajar teruskan. Sekarang ni dah naik kat 3 dah. Masuk tahun yang kelima, nak masuk tahun ke-6, dah naik Iqra 3 dah. Hamba Allah. Sabarlah, sabar. Bila saya belajar ni banyak urusan saya sudah tahunya. Sini-sini. Allah Alam. Jumpa pada esok hari, iaitu sambung pada muka surat yang ke-9 ya. Tandakan, saya ulang semula, tandakan nombor-nombor supaya kita lebih mudah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an, ya Allah tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Warzuqna fahaman wasi'a, kurniakan kami kefahaman setiap apa yang kami pelajari ya Allah. Kurniakan kami kekuatan ingatan untuk kami sentiasa memperbaiki bacaan Al-Quran kami ya Allah. Hilangkanlah kekeluhan lidah kami, lancarkanlah lidah kami untuk kami membaca dengan bacaan yang baru dan bacaan yang betul ini ya Allah. Dan jadikanlah setiap kesusahan yang kami dalam menuntut ilmu ini Kau ganjarkan dengan Kau ampunkan segala dosa kami dan Kau naikkan darjat kami ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Masih tak terlambat ya untuk kita nak ajar